Salam sejahtera. Kewe lai ping ta che hao. Waalaikumsalam. Saya mengah lagi. Saya jalan dekat 2 kilometer. Tak boleh masuk orang kawasan ini. Alhamdulillah, kita panjatkan sesyukur kerana menyaksikan satu perhimpunan yang luar biasa pada malam ini, yang insya Allah akan mencatatkan sejarah di mana calon PAS Ustaz Muhammad Azam Abdul Samad akan kita nobatkan sebagai wakil kita di Dun Sungai Limau ini, insya Allah. Sebagai permulaan, ianya menginsafi kita dengan pemergian seorang tokoh, ulama, pemimpin yang cukup kita hormati, almarhum Ustaz Azizan Abdul Razak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar almarhum Ustaz Azizan dianugerahkan dengan husnul khatimah, yaitu pengakhiran yang baik, dan mudah-mudahan rohnya ditempatkan di dalam surga yang penuh dengan nikmat Allah, insyaAllah. Sudah tentulah pemergian almarhum Ustaz Azizan meninggalkan kesan yang cukup besar kepada kita, kerana apabila almarhum Ustaz Azizan diangkat sebagai pemimpin, dia tidak rasuah, dia tidak salah guna kuasa, dia amanah, dia tak curi balak, dia tak curi tanah, dia tak curi lembu. Tu nak masuk ke? Itu pemimpin yang kita nak. Maknanya bila rakyat beri amanah, kita pikul amanah dengan sebaik mungkin. Jaga negeri, daerah, supaya rakyat yang kita bela itu tanpa menyeragam akan mendapat kesejahteraan dan kemakmuran, insya-Allah. Tapi kalau kita pilih pemimpin ada kuasa curi lembu, ada kuasa beli cincin, tu seorang lagi tu. Bagaimana kita nak pertahankan? Dan saya yakin seorang tokoh muda Ustaz Muhammad Azam, umur 37 tahun, anak didik almarhum Ustaz Azizan, akan pertahankan prinsip ini supaya rakyat Sungai Limau akan diangkat marwah dan martabat mereka sebagai rakyat yang merdeka di negeri dan negara ini, insya-Allah. Tapi kalau pilih seorang lagi itu, siapa nama dia? Salibi. Tak kenal. Dia kata, saya tengok 2 hari lepas dalam TV, dia kata, pilihlah saya sebab nama saya serupa dengan Sungai Limau. Sungai Limau SL, Sungai Limau. Saya pun apa nama dia? SL. Suhaimi Lazim, SL juga. Jadi oleh kerana sama dengan nama kawasan, pilihlah saya. Takkanlah ikut nama kawasan kot. Saya daripada Gombak, tak boleh pilih saya sebab nama saya tak sama dengan kawasan saya. Maka kita pilih Gompalan sebagai ahli parlimen Gombak. Susahlah begitu. Kita nak pilih ni pemimpin yang berani. Berani ke Suhaimi ni tegur dengan Datuk Seri Najib Tun Razak? Tak boleh. Berani ke tak? Tak berani. Sekali Najib batuk 6 bulan dia demam. Tetapi pemimpin yang berani tegur, wahai Najib, harga padi tak naik dah 23 tahun. Wahai Najib, jangan curi tanah rakyat. Wahai Najib, jangan naikkan harga gula. Pemimpin ini ialah Ustaz Muhammad Azam Abdul Samad. Kalau tidak, tak boleh. Hari ini Menteri Besar Kedah
kawan saya dulu. Dulu. Bukan kini dan selama-lamanya. Apa dia kata? Kalau Sungai Limau ini Barisan Nasional menang, dia menjadi anak angkat saya. Ini kenyataan yang tidak bertanggung jawab. Kamu tuh menteri besar, tak kiralah menang atau tidak di skor Sungai Limau nih, kamu kena jagalah juga. Ini baru 2 hari jadi menteri besar dah sombong. Kalau menang, aku bantu. Kalau kalah, kamu anak tiri. Pemimpin seperti ini mesti kita korbankan pada 4 November yang akan datang, insya Allah. Tidak bertanggung jawab. Belum apa-apa dah nak saling rakyat, nak anak tiri rakyat. Ini kepemimpin yang kita angkat sebagai menteri besar. Tak boleh. Tadi saya dengar taklimat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rupanya sebab dah 2-3 malam ni Mukris dah masuk ke bendang-bendang lepas pukul 10 malam. Bawa torchlight. Apa torchlight? Orang Kedah kata apa? Torchlight. Oh hebat orang Kedah ni. Macam orang Jerman. Torchlight ni lampu suluh lah torchlight. Dia masuk bendang, dari bendang ke bendang, dari satu gelung ke satu gelung, bawa torchlight pergi rumah ke rumah. Maknanya apa? Dah nazak lah. Yang kamu ketuk rumah orang pukul 10 malam buat apa? Dia bukan gila, dia nazak. Tetapi jangan kita selesa, jangan terlalu complacent. Kita kena kerja kuat. Turunnya duit ni hari-hari. Muhyiddin Yassin ni hari-hari duduk di Sungai Limau. Hari ni pakai kopiah, semalam pakai jubah. Bukan main saja. Ini Ustaz mana pula datang Sungai Limau ni? Hari-hari pergi sekolah pondok. Amboi, bukan main lagi. Duduk 1 juga, 2 juga. Tak boleh begitu. Orang Sungai Limau susah dah puluhan tahun. Baru hari ini kamu kenal Sungai Limau. Baru hari ini nak turun sekolah pondok. Semalam duduk sekolah Cina 1 juta. Orang Cina minta 70,000 untuk baiki sekolah. Maintenance minta 70,000 setahun. Tak payah 70,000, nak 1 juta. Belajar di sekolah 5 tahun. La ilaha illallah. Apa nak jadi? Lepas tu turun Sungai Limau, dia kata orang Sungai Limau belanja secara berhemat, jangan boros. Ini mari sini. Ada di sini mana? Ada tak? Kalau ada mukris, kalau tengok ada tak mukris panggil sini? Jangan sandiwara. Allah bendera ni hilang semangat saya mendengar. Itu saya tengok belah sini. Tengok belah sini naik semangat saya. Tak. 2 hari lepas, ini kami ni dalam Palestin sedang bersidang. Ahli Parlimen Seremban Anthony Luke daripada DAP, dia bangun dalam Parlimen. Ini bukan ceramah perjalanan. Saya mau tanya dengan kerajaan, berapa bil elektrik rumah Datuk Seri Najib Tun Razak? Saya mau tanya kerajaan, berapa bil elektrik rumah Tan Sri Muhyiddin Yassin? Menteri Pembangunan yang berhormat Seremban, kediaman resmi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bersama-sama dengan isteri tersayang Datuk Seri Rosmah Mansur, bil elektrik bagi tahun 2012 berjumlah 2,2 juta. Saya bukan bohong. Ini jawapan dalam Parlimen. Anthony Luke bangun lagi, saya mau tahu 1 hari berapa? Menteri pun gila. Yang berhormat Seremban, 1 hari bil elektrik rumah Datuk Seri Najib Tun Razak 6.130 ringgit.
Dia ni tidur ke buat apa? Maknanya Rosmah ni bila tidur dia pasang spotlight tu. Tengok Rosmah dengan Najib. Saya nak tanya orang Sungai Limau, ni ketua UMNO cawangan Sungai Limau yang duduk dalam gelap tu, kan? Ada tak bil elektrik rumah kamu 6,000 satu hari? Ada atau tidak? Saudara, ini bukan fitnah. Bil elektrik 6,000 ringgit satu hari. Tanya pula, rumah Tan Sri Muhyiddin bagaimana? Pergi bangun. Rumah Tan Sri Muhyiddin tak banyak. Satu hari hanya 2.300 ringgit. Saudara, bolehkah kita maaf pemimpin seperti ini? Saya nak tanya orang UMNO yang baru dapat kain melekat, yang baru dapat 50 ringgit. Seronok tak tentu hala. Menteri kamu, pemimpin kamu 6,000 satu hari. Kamu dapat 50 ringgit, seronok macam orang gila tak tentu hala. Tak malu ke kamu? Marah kamu dengan 50 ringgit. Saya minta orang Sungai Limau jangan jual marwah dengan 50 ringgit. Bangkit, tolak UMNO dan Barisan Nasional pada 4 November yang akan datang. Kena tolak, tak boleh. Tapi kalau Muhyiddin datang lagi, ambil. Tadi saya tanya di kampung Selengkoh, makcik tu bandar. Dia kata, Azmin, kalau Muhyiddin bagi saya ambil. Saya tanya, kalau Muhyiddin bagi kain batik, ambil. Setuju atau tidak? Kalau Muhyiddin turun besok bagi baja, balas. Orang Kedah kata. Kalau Muhyiddin turun bagi zinc, ambil. Kalau dia bagi 500 ringgit, ambil. Kalau dia suruh undi UMNO, tidak. apa Pakcik? Tidak. Jangan silap Pakcik. Kenapa saya kena ni? Ambil, tapi undi pas pada 4 November yang akan datang. Itu saja. Sebab tidak malam. Ni harga gula naik lagi. Kita tanya dalam parlimen, Najib apa? Iyalah, nak harga gula naik, janganlah makan gula. Amboi. Bukan soal makan tak makan, rakyat susah. Yang kaya siapa? Siapa raja gula sekarang? Said Mokhtar Al-Bukhari. Dulu raja gula namanya Robert Koch, Cina. Robert Koch, Cina bukan jauh, Cina. Tapi Robert Koch tak pernah naik harga gula. Dapatkan Melayu, hidup Melayu, naik tak 5 kali harga gula. Padan muka. Itu sokong UMNO lagi. Betul. Said Mokhtar ni, saya nak istiharkan di sini. Said Mokhtar ni siapa? Dia ni kroni, orang kanan, orang kuat kepada bapa Menteri Besar Kedah sekarang. Said Mokhtar adalah kroni Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kamu tarik subsidi rakyat, kamu hina rakyat, 34 sen tarik subsidi gula. Tapi Said Mokhtar untuk ratusan juta ringgit, kamu tak peduli. Datang Sungai Limau, hidup Melayu. Melayu mana yang hidup? Dah. Oh, ambulans. Aku tak sini lagi. Tak boleh begitu. Rakyat susah. 34 sen ditarik. Sekarang harga gula RM2.84. Dulu RM2.50. Jumlah subsidi yang ditarik 551 juta. Oh, kita kena tarik sebab uang tak ada. Ialah yang kamu membazir, yang bocor, yang tiris. Bukan saya kata, Ketua Audit Negara laporkan dalam parlimen. Setiap tahun yang hilang, yang bocor, yang tiris, yang rasuah, nilainya 28 bilion ringgit. Makcik screwdriver. Bukan kita panggil apa? Screwdriver. Screwdriver. Pernah tahu screwdriver?
Fikir, screwdriver. Kita beli di pekan ni baru RM3. UMNO beli RM400. Ni laptop. Laptop panggil orang tak? Laptop. Wih, dapat orang tak? Kami di Kuala Lumpur pun tak panggil laptop. Kami panggil komputer riba. Itu bahasa baku. Kalau orang Kedah ni orang Jerman. Laptop. Laptop ni ada satu jenama Acer. Beli RM4,500 paling mahal. UMNO beli RM45,000. Akhirnya bila harga ni dilonjak naik, kita tak tahu siapa yang dapat ni. Hilang RM28 bilion. Itu pun kita sokong UMNO lagi. Hidup Melayu. Campur keris. Tak selesai masalah Melayu di bawah. Melayu ni kita boleh selesaikan kalau pemimpin itu bersih, pemimpin itu amanah, parti yang diwakili itu parti yang ada prinsip, dan dalam pilihan raya kecil Sungai Limau, parti tersebut tidak lain dan tidak bukan ialah parti PAS mewakili Pakatan Rakyat yang mesti kita angkat dan pertahankan legasi kepimpinan almarhum Ustaz Azizan Abdul Razak di Dun Sungai Limau ini, insyaAllah. Saudara-saudari, itu harga gula dah naik. Bil air belum cerita. Bil air rumah Najib saya hampir 1 juta ringgit. Dia mandi satu hari 7 kali. Nak solat subuh sekali. Dia nak solat duha sekali lagi. Orang pemimpin Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Tahajud. Oh, duduk, betul-betul. Ini cerita apa ni? Dan kita boleh seronok lagi orang Sungai Limau. Saya pun pelik. Bila amalan tu seronok, nampak Najib tu cium tangan. Tak boleh. Datang Syarizat pun, kalau saya tengok Syarizat lalu wanita beratur nak cium. Baik cium tangan lembu daripada cium tangan dia. Sungguh. Saya bukan marah, macam saya dekat. Bila saya tengok orang di sawah susah. Tadi saya pergi kampung Selangor, saya masuk sampai Bendang. Kesian, harga padi ni tak naik dah 23 tahun. Kali terakhir subsidi harga padi naik ialah ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan. Saya masih ingat, saya setiausaha sulit dia. Ada demonstrasi di Darul Ustaz. Sanusi tak mau datang. Dia kata tak boleh sebab saya nak tanam padi yang tak tumbuh. Ini seorang pula. Yang sawah itu kering lagi nak tanam yang tak tumbuh. Ni pemimpin UMNO. Geram juga. Dr. Mahathir tak mau datang. Akhirnya Datuk Seri Anwar turun. Dengar rintihan pesawat, dengar rintihan petani. Dia duduk makan dengan mereka, dengar masalah mereka. Akhirnya bila dia dengar, dia balik ke pejabat kementerian, panggil pegawai, naikkan subsidi harga padi untuk membela pesawah-pesawah dan petani di seluruh negeri Kedah. Tapi 23 tahun dulu, lepas dia rehat di Sungai Buloh 8 tahun, UMNO tak buat apa-apa. Harga gula dah naik 5 kali. Harga minyak dah naik berkali-kali, baru ni naik lagi 20%. Tapi pesawah dan petani masih tak dipedulikan langsung oleh UMNO dan Barisan Nasional. Dia peduli bila? Kalau ada pilihan raya kecil. Masuk sawah, keluar sawah. Kalau jumpa Syarizat tepi sawah, ambil uang dalam sawah. Dia dapat 250 juta bacing. 250 juta. Orang semua beli lembu, dia beli lembu dalam kondominium. Kita pun tak dapat duduk kondominium, lembu boleh duduk. Lebih baik jadi lembu daripada jadi orang.
Sudah melampau. Sekarang ni nak kena pula cukai baru. Ini saya nak terang sikit. Sebab tadi saya pergi satu kampung tu, makcik tu panggil saya. Dia kata, Azmin, Maizah, semalam makcik tengok dalam TV3. Dia kata Azmin sokong GST. Saya kata makcik tengok TV3 apa? Saya tak tengok lama. Sebab kalau datang daripada TV3, pastinya fitnah. Datang pada utusan Malaysia, memang bukan berita yang baik. Apa yang kita sebut, Datuk Seri Anwar sebut, pimpinan Pakatan sebut, sistem GST ini memang baik. Dia efisien, dia telus, bagus. Tetapi, ini yang dia tak laporkan. Kita bahas dalam parlimen, sistem itu baik, tetapi tidak boleh dilaksanakan dalam Malaysia. Sebab rakyat kita pendapatannya masih rendah. Pesawat padi, harga padi masih rendah. Jurang pendapatan, kesenjangan pendapatan, yang kaya bertambah kaya, yang miskin bangsa kerana mesti diselesaikan dulu. Yang bocor, yang tiris, yang rasuah mesti dihentikan. Yang itu semua daripada ini ke laporan yang baik? Tidak. Kita sebut dalam parlimen baru-baru ini. Dalam parlimen 40% daripada rakyat Malaysia pendapatan dia kurang RM3,000. 40%. Dan daripada 40% ni 80% adalah umat Islam, orang Melayu. Maknanya orang Melayu dan umat Islam pendapatannya masih rendah daripada RM3,000. Mana mungkin GST ini dilaksanakan dalam keadaan orang pendapatannya rendah. Kita tidak ada gaji minimum. Banyak pasangan yang baru mendirikan rumah tangga, baru mendapat pekerjaan, ada hutang rumah, ada hutang kenderaan, ada pinjaman pendidikan, banyak hutang nak dibayar. Mengikut laporan Fongka, 1/3 daripada gaji mereka habis bayar hutang. Tidak ada simpanan. Dalam keadaan ini kita kata tak boleh laksanakan GST. Selesaikan masalah ini. Naikkan gaji rakyat, beri mereka hak mereka. Gaji minimum mesti dinaikkan, jurang pendapatan mesti dikurangkan, rasuah dihentikan. Baru boleh kita laksana. Faham tak Haji? Yang UMNO tak faham kenapa? Bodoh sekarang pun. Saya tak tahu itulah, tapi saya setuju pun. Jangan kita melika. Sekarang ini dia nak panggil GST, dia panggil SST. Dalam keadaan itu pun hanya 10% saja yang bayar kita. 90% daripada warga kerja kita belum bayar cukai kerana kita di luar income tax bracket ini, maknanya di luar daripada kategori untuk membayar cukai sebab gaji dia rendah. Tetapi kalau sekarang rakyat tak bayar cukai, hanya services atau perkhidmatan di hotel mewah sebagai contoh. Kalau ketua UMNO bahagian, siapa sekarang? Jamil Khair. Tanya dia wang zakat mana? Tanya dia. Ada Jamil Khair dia. Saya nak tanya dia, wang zakat bayar peguam ni siapa suruh? Wang zakat ni mesti diuruskan dengan amanah. Kita nak tanya sekarang ini masalah yang saya sebut tadi, cukai. Kalau pergi hotel baru kita bayar. Makan di hotel mewah, restoran mewah, bayar. Tapi orang kampung tak perlu bayar sekarang. Tetapi kalau GST ini dilaksanakan oleh UMNO pada bulan April 2015, Gidon Sungai Limau kena bayar, Ponti Canai kena bayar, Teh Tarik kena bayar, Milo Tarik kena bayar, Teh Kosong pun kena bayar. Mana mampu? Tuan-tuan tahu kenapa dia nak kenakan GST? Sebab duit negara sudah habis.